So kalau okey, saya akan pergi kepada produk yang kedua, produk GCA ataupun Gold Convert Account. Kat sini kita saya dapat feedback banyak yang agak keliru ataupun masih kurang faham untuk macam mana kita buat kiraan profit daripada GCA kita. Okey, so untuk GCA sama juga, kita pergi kepada website kita and then kita pergi ke bahagian holding inventory. So dekat sini dia akan bagi tahu secara summary lah berapa gram yang kita dah convert, berapa value semasa, and then berapa nilai convert kita, and then di sini value sama ada net gain ataupun net loss lah. So macam mana kita nak tengok lebih detail, tuan-puan boleh klik view ni and then dia akan keluar list-list convert account yang tuan-puan dah buat, and then boleh klik salah satu transaction yang tuan-puan dah buat tu and then dia akan keluar macam ni. Okay, so tengok banyak nombor ni kita akan serabutkan, tapi actually yang paling penting hanyalah 3 value ini yang kita perlu tahu. Down payment value, convert value dan juga net cash out. Down payment value ni apa? Maksudnya duit awal yang kita letak. Convert ni nilai 85% yang kita dapat tu lah. Net cash out ni pula adalah value yang kita akan dapat kalau kita terminate account GCA kita. Jadi, so sekarang ni saya akan terang macam mana konsep kiraan GCA yang sebenar. Sebab kadang-kadang orang tak faham. Kita letak 100% and then dapat 85%. 15% tu orang tanya, pergi mana 15% yang kita simpan dekat quantum metal tu. Okay, so saya bagi analogi di sini. Andai kata kita ada modal cash, ini analogi je. Kita ada modal cash 100 dan saya anggapkan dia 100%. Seperti yang saya bagi tahu tadi pada awal, GSA kita ada spread 7%. So daripada value kita 100% tadi, kita dah tolak 7% spread tu. Jadi value yang kita ada sekarang hanyalah 93%. So sama andai kita RM100 tadi tolak dengan RM7. So kita akan ada RM93 sahaja. So ni bila kita beli GSA. So andai kata waktu tuan-puan beli GSA tu, kita tick convert to gold convert, dia akan auto convertkan kita punya belian GSA tadi kepada gold convert account dan dia akan bagi kita 85% balik. So di situ 93% tolak 85% yang kita dapat dekat target, tinggallah baki 8%. So daripada situ RM93 tolak 85, so tinggallah RM8. Jadi amount yang tinggal dalam net cash out kita waktu pembelian adalah RM8. Jadi actually yang 15% yang quantum metal simpan tu, 7% dah hilang di spread. Hanya tinggal 8% ataupun RM8 dekat kita punya net cash out. Jadi andai kata kalau on the spot hari ni pukul 10 pagi tuan-puan buat GCA, tiba-tiba 10 suku nak guna duit. Katakan tuan-puan buat RM100 GCA, pukul 10 suku tadi nak guna duit terminate. Tuan-puan tak akan dapat balik RM15, kita akan dapat hanya RM8. Sebab RM7 kita dah hilang dekat spread. Okay? So untuk konsep ni boleh faham supaya kita tak keliru ke mana pergi 15% kita tu. Boleh faham ke? Kalau faham boleh tekan 1. Saya nak tengok respon. Kalau ada yang tak faham berkenaan konsep 85%, 15% ni boleh terus tanya sebab ramai orang keliru bab ni. And then kalau tak faham kita boleh salah interpret, kita boleh salah explain dekat orang. Jadi untuk yang saya cakapkan tadi, 3 value yang penting tu. So 90, kita boleh andaikan RM93 ni adalah down payment value, RM85 ataupun 85% tu adalah convert value, RM8 tu adalah net cash out kita. Okay? So kalau faham saya teruskan ke. Ada 2 soalan doktor. Soalan daripada Cik Siti kita dengan Cik Samsul Azlan. Cik Siti, okey, dekat sistem baru kat mana nak tengok harga kita beli? Maksud harga kita beli tu
harga semasa lah kan? Ya, harga semasa, betul. Harga semasa kita boleh buka je dalam sistem. Nanti dia akan keluar dekat dekat tepi, dekat atas sini dia akan bagi tahu kat sini kat belah kanan atas dia akan bagi tahu QM sell berapa, QM buy berapa. Jadi QM sell adalah harga semasa. Okey. So untuk NCO tadi singkatannya adalah net cash out. Spread tu untuk apa? Spread tu macam saya terangkan awal tadi, spread tu adalah harga perbezaan jual dan beli. Maksudnya contoh harga lantai, harga semasa emas sekarang adalah 200.5. QM dia tak boleh jual dengan harga 200.5. Kalau dia jual dengan 200.5 dia takkan dapat untung. Jadi dia akan ambil spread ataupun markup. Dia akan jual dalam 260. Jadi perbezaan 260-250 itu adalah spread. Maksudnya keuntungan kepada syarikat. Okey, boleh faham ke berkenaan spread? Okey. So kalau faham berkenaan konsep kiraan GCA analogi ni, saya akan pergi kepada bahagian macam mana kita nak kira profit daripada kita punya GCA tersebut. Okey. So macam yang saya kata tadi, ada 3 value penting yang kita tengok. Down payment value, convert value dan juga net cash out. So yang pertama, kita kena tahu berapa modal asal kita. Contoh kita buat GCA sebanyak RM5,000. Bila kita beli tu nanti dia akan kena spread. Jadi dia dekat down payment value ni dia dah tolak spread. Maksudnya value ni dah tolak spread. Jadi macam mana kita nak dapatkan spread tu balik? So down payment value ni kita darabkan 7%. Dapatlah balik kita punya value spread tersebut. Jadi untuk kita kira untung, formulanya adalah down payment value tambahkan dengan spread, tolakkan dengan 85%. Kenapa kita kena tambahkan spread? Sebabnya dia akan jadi baliklah kita punya value asal 100%. Tolakkan dengan 85%. So ini adalah value 15% kita dalam ini adalah value asal 15% kita. Jadi kita comparekan dengan net cash out. Kalau net cash out melebihi kita punya value yang kita kira tadi, maksudnya kita punya akaun GCA tersebut telah untung. Okey? Boleh faham ke? Net cash out kena melebihi value 15% dalam kiraan kita tadi, barulah kita untung. Okey? So kita tak boleh nak depend 100% dekat net gain ataupun net loss. Kita kena tengok dekat net cash out. Kalau net cash out melebihi, baru kita untung. Boleh faham ke konsep kiraan GCA ni? Sebabnya sebelum ni saya dapat banyak feedback yang dia tersalah lah. Dia tengok net gain dah positif. Maksudnya dah value dah positif lah. And then dia nak terminate. Tapi bila kita kira balik actually, sebenarnya amount dia tak untung lagi. Sebabnya dia tak kira, dia tak termasuk 7% spread yang kita dah beli waktu kita buat GCA tadi. Jadi kiraan yang sebenar kita kena ambil kira spread ni, tolak dengan convert value. So value net cash out kena melebihi value 15% kita. Boleh faham? So secara mudah ni actually, kalau kata kita buat 1,000, kita dapat balik 850. So 15% tersebut adalah 150. Jadi kalau kita kira net cash out kita ni dah lebih 150, maksudnya tu dah untung. Itu secara congak lah. Yang ni kita nak kira secara detail. Okey. Boleh faham ke tuan-tuan? Sekejap saya tengok soalan Net cash out melebihi 15% baru untung. Ya, Tuan Kamal Basha, betul. Bila kita beli GCA akan dapat balik 85% kan. Jadi bila nak jual balik GCA akan dapat baki 15%. Kita akan dapat baki 15% kalau harga emas naik melebihi
spread yang kita kena tadi 7%. Jadi sebab tu kita kata GCA ni kita target untuk long term. Sebabnya kita nak tunggu harga emas itu naik melebihi 7%. Baru kita start ada keuntungan. Untuk Encik Eliani Osman, value 15% tu untuk apa? Okey, so saya tunjuk balik. Dekat sini kita punya analogi kiraan GCA tadi. Modal 100%, kita tolak 7% dengan spread, tinggallah 93%. Lepas tu QM bagi cashback kat kita 85%, 93 tolak 85, tinggal 8%. 8% tu yang ada dalam net cash out, maksudnya kita punya net cash out lah sekarang. Andai kata kalau kita terminate immediately lepas buat GCA, kita hanya ada RM8. RM7 tu dah hilang dekat spread. Jadi kalau nak untung, kita kena tunggu harga emas naik melebihi RM7 untuk kita dapatkan balik total RM15 kita. Okey? Boleh faham ke Cik Eliani? Untuk Lady Jet, jadi GCA ni kita dikenakan 7% dan 3.5% lah kesimpulannya. Saya boleh kata lebih kurang macam tu, 7% dan 3.5% lah kalau untuk setahun. So untuk tahun pertama, kalau kita tak terminate, so kita akan kena 7% campur 3.5%, iaitu 10.5%. So untuk tahun pertama kalau kita simpan, kita akan, kita kata hilang sebanyak 10.5%. Dan tahun seterusnya kita akan hilang 3.5% lah. Sebabnya 7% tu dah ditolak. Okey, so ada lagi soalan berkenaan konsep kiraan GCA? Kalau tak ada, boleh tak saya teruskan ke bahagian seterusnya? Kalau boleh, sila tekan 1 ramai-ramai ya. Okay, alright, okay. Okay, so yang seterusnya ini cara kiraan congak lah. Kalau kita buka kita punya akaun GCA tu kan dia akan bagi tahu kan berapa USD waktu kita beli tu. Yang tengah-tengah ni. Okay, jadi macam saya kata untuk GSA tu kita kena spread 7%. Jadi kita tengok harga belian kita ni, contoh 58.896, kita tambah je 7%. Kita tengok, andai kata harga LME atau harga lantai sekarang dah melebihi 63.01 USD, maksudnya secara kasarnya kita dah pulang modal. Itu secara kasar lah. Tapi secara detail kita kena kira macam tadi. Okay? Okay, so saya rasa dah selesai untuk bab CA.